soalan kerja khusus kamu sebab itu lain kali tolong pastikan soalan itu ada depan mata kamu. Okey, nanti kamu rujuk dalam soalan kerja khusus kamu, bahagian ini, part ini dia berada pada nombor 3 berkaitan dengan modal perniagaan. Yang mana, cikgu tercrop ke atas sini. Okey, yang mana dalam tugasan ini pihak kementerian sudah tentukan kepada setiap pelajar jumlah modal yang apa yang kamu berikan di antara 4,000 hingga 200,000. Contoh cikgu bagi cadangan ni ada ayat dia ke atas ni. 3.1 modal adalah antara 40,000 hingga 200,000. Yang ini adalah pelajar boleh pilih berapa puluh ribu kamu letak untuk jumlah perniagaan kamu. Sama ada 40,000 ke, 50,000 ke, 100,000 ke, 150,000 ke, hinggalah 200,000. Up to you, terpulang kepada kamu. Cuma satu benda yang cikgu nak ingatkan, sekali lagi besar, semakin besar kamu punya modal, bermakna semakin besar juga kos operasi kamu. Kalau semakin kecil kamu punya modal, so kos operasi kamu juga akan jadi semakin kecil. Okey. Dan untuk cadangan cikgu mencadangkanlah kalau siapa yang ambil contoh macam urutan refleksologi, pastikan modal kamu tu jangan terlampau besar sebab ialah harga urutan dia berapa sangat dan dia untuk urutan dia tak menggunakan alatan mahal-mahal, alatan yang banyak sebab dia lebih berfokus kepada biasanya urutan tangan dan sebagainya. Dia tak adalah guna mesin yang canggih-canggih contoh. So untuk siapa yang pilih urutan refleksologi, pastikan jumlah modal kamu tu dalam rate cikgu bagi take note cikgu tak tulis mungkin kamu boleh buat dalam rate 40,000 hingga maksimum cikgu bagi kamu cadangan 80,000 tu pun dah banyak sebenarnya. Sebab untuk urutan refleksologi ni sebenarnya kamu tak guna bahan ataupun alatan-alatan yang memerlukan kepada harga yang mahal untuk kamu beli. So pastikan itu adalah antara modal yang kamu akan tulis sendirilah. Dan sumber pembiayaan diperoleh daripada pembiayaan tu maksudnya sumber itu adalah sumber pinjaman Okey. Dan kalau siapa yang ambil penghantaran, kalau siapa yang ambil perniagaan penghantaran, cikgu boleh katakan yang modal dia memang besar. Sebab apa? Sebab biasa penghantaran ni dia menggunakan dia tak cukup untuk satu kenderaan kamu punya bilangan pekerja pun dah berapa orang. Dia tak cukup, maknanya setiap pekerja sekurang-kurangnya mesti ada satu kenderaan. Maknanya dia punya modal lebih besar. So, itu adalah penghantaran dan juga pembersihan. Pembersihan pun sama. Pembersihan pun modal dia boleh plus minus boleh tahan jugalah. Sebab apa? Sebab mungkin kalau contoh kamu menyediakan perkhidmatan menebang pokok, mestilah alat-alat untuk menebang pokok tu mahal juga dia punya tu. Dan sewaktu-waktunya lah. Cuma untuk urutan refleksologi tu, cikgu syorkan kamu rendahkan sikit modal kamu supaya kamu tak pening waktu buat di bahagian kos operasi. Okey kan? So dekat sini sumber pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksudkan di situ adalah pinjaman. Maknanya selain daripada maknanya untuk kamu buat perniagaan ni, mestilah kamu nak pinjam, nak duit banyak-banyak, mana nak dapat. Melainkan kamu, nenek kamu memang orang kaya. Toke minyak Petronas, toke emas, lain cerita. Okey. Kita tengok terus. Dekat sini ada dua pinjaman. Sama ada dua-dua kamu mesti ambil dalam kamu punya kerja khusus, dua-dua ni kamu perlu ambil Contoh modal perniagaan kamu
kamu nak buat urutan, kamu buat pembersihan, contoh katakan RM, kamu katakan kamu target 150,000. Ini modal keseluruhan. 150,000 ini adalah modal keseluruhan. Contoh pembersihan. 150,000 adalah keseluruhan. So daripada 150,000 ni, kamu akan ada dua sumber. Satu sumber dalaman, satu lagi sumber luaran. Dua-dua kamu kena guna pakai untuk perniagaan kamu. Okey, sumber dalaman sama ada simpanan sendiri. Kalau simpanan sendiri tak ada masalah lah. Itu adalah duit yang kamu simpan. Dan sumber kalau kamu tak ada duit sendiri, kamu boleh buat pinjaman dari ahli niaga ataupun rakan. Ahli keluarga ataupun rakan. Kalau simpanan sendiri, selesai sampai situlah. Tapi kalau kamu buat pinjaman ahli keluarga, maknanya dalam belanjawan tunai nanti, kamu mesti buat satu lagi bahagian di bawah pembayaran tu. Maknanya berapa bayaran yang kamu perlu bayar kepada ahli keluarga ataupun rakan yang kamu pinjam ni. Dan mestinya sama ada nilai yang diberi tu tak ada bunga ataupun tak ada faedah ataupun berfaedah. Itu semua perlu ambil kira. Dan dia kata sini 10% hingga 20% daripada jumlah modal. Ini jumlah modal kamu guys. Contoh katakan kamu nak buat sumber pinjaman dalaman ni, kamu nak ambil 10%. Sumber pinjaman dalaman, katakan kamu tetapkan kamu ambil 10%. Okay, ni kamu ambil 10% daripada 150,000. So maknanya 150,000 darab 10%. So berapa dapat guys? Tahu boleh tolong kirakan? 100 darab 0.1. So maknanya 15,000 ni 15,000 ni adalah daripada sumber sumber pinjaman dalaman. Sama ada 15,000 ni kamu ambil duit simpanan sendiri ataupun 15,000 ni kamu pinjam daripada ahli rakan, ahli keluarga atau rakan. Okey, so maknanya berapa lagi yang perlu kamu pinjam daripada pinjaman luaran? Pinjaman luaran ni. So kamu tetapkan kamu punya modal adalah 150,000. So maknanya sumber kamu tolak sumber pinjaman. Guys, kamu masih bersama cikgu ke? Masih. Aku buatkan soalan Kamu tolak 150,000 ni tolak dengan 15,000. 150,000 tolak dengan 15,000. 15,000 ni kamu dah ada. Sama ada melalui duit sendiri ataupun pinjaman daripada rakan kamu. So maknanya duit yang perlu kamu pinjam daripada sumber luar adalah sebanyak 150,000. 135,000. So maknanya 135,000 ni adalah duit yang akan kamu pinjam melalui sumber pinjaman luaran. Okey, yang mana dalam sumber pinjaman luaran dia ada dua jenis. Satu, pinjaman bank. Pinjaman bank ni adalah pinjaman swasta. Dan satu lagi pinjaman kerajaan. Kamu boleh pilih salah satu sama ada kamu nak pilih pinjaman bank ataupun kamu nak pilih pinjaman kerajaan. Okay. Cuma kalau pinjaman bank, semua bank ada buat pinjaman. So kamu pilihlah bank mana yang kamu berkenan. Dan tengok sini guys. Tengok sini guys. Jumlah pinjaman antara kalau bank ni dia dah tetapkan jumlah pinjaman antara 10,000 hingga 200,000. Kamu nak buat pinjaman sebanyak 135,000. Masih boleh buat pinjaman tak? Boleh ke guys? Boleh. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Maksimum dia 200,000. Tapi kamu nak buat pinjaman 135,000 saja. So boleh lah. Okey, dan kadar charge atau faedah yang dikenakan adalah antara 4% hingga 8%.
Yang ini kamu pilih sendirilah. Contoh katakan bank Islam, dia bagi 4% setahun. So kamu ambil 4% lah. Kalau bank, contoh katakan bank rakyat, dia bagi 5% setahun. So kamu akan ambil 5%. So dia bagi rate antara 4 hingga 8. Kamu pilih satu nombor di antara 4 hingga 8. Itu adalah rate untuk kadar faedah. Dan tempoh bayaran balik adalah antara, yang ini semua nanti kita akan bincang lebih detail di dalam belanjawan tunai khususnya. Dan satu lagi kamu mesti faham pinjaman kerajaan. Pinjaman kerajaan ni dia hanya satu saja tekun. Sikit tulis tekun. Tapi kamu mesti faham tekun ni untuk pinjaman kerajaan di bawah tekun dia hanya boleh pinjaman kepada bumi putra sahaja. Tapi tak ada faedah. Apakah yang dimaksudkan dengan bumi putra? Kamu tanya pada Google. So dia katakan bumi orang yang tempatan lah yang asal Malaysia gitu, melainkan China, India, itu dia bukan termasuk dalam bumi putra. So tapi kalau kamu yang Sarawak memang bumi putra. Kalau kamu nak buat pinjaman tekun pun tak ada masalah. Okey, itu boleh faham Dan kalau contoh kalau kamu contoh kamu tak boleh buat pinjaman tekun sebab ini adalah untuk bumi putra. Kamu mesti ambil pinjaman bank. So cikgu harap kamu faham cara pengiraan untuk modal dekat sini. Kenapa cikgu tunjuk yang sangat-sangat dekat sini? Sebab dia ada kaitan dengan ringkasan eksekutif yang akan kita tengok sebentar lagi. Okey, so sampai sini kamu boleh faham tak guys? Laju sikit sebab kita dah tuntut. Guys, Boleh. Okey. Kamu cepat sikit respon cikgu punya pertanyaan tu. Okey, kalau tak ada masalah untuk ini, kita terus pergi kepada rancangan eksekutif, ringkasan eksekutif Okey, sekarang ni kamu boleh nampak tak cikgu punya ringkasan eksekutif? Kamu masih nampak slide kan? Ya. Sekejap, cikgu tukar. Sekejap je ringkasan eksekutif, nanti cikgu share soft copy untuk kamu. Okey, sekarang kamu boleh nampak ringkasan eksekutif? Boleh. Guys, boleh lagi sikit sebab kita ada lebih kurang 9 minit macam tu je lagi. Okey, untuk ringkasan eksekutif, inilah tugasan kamu untuk hari Selasa. Tugasan kamu adalah ringkasan eksekutif. InsyaAllah kalau tak ada aral, hari Khamis cikgu akan buat lagi kalau jadual kita belum berubah hari Khamis cikgu akan buat lagi penerangan berkaitan dengan kerja khusus, tapi tugasan 2. Tugasan 2 dia merangkumi pengenalan, latar belakang perniagaan dan juga latar belakang pemilik. 3 benda. Hari Khamis insya-Allah kalau tak ada aral sambung dengan pengenalan, latar belakang perniagaan dengan pemilik. Untuk hari ini kita adalah ringkasan eksekutif sahaja. Okey, so untuk ringkasan eksekutif ni, ada 2 orang kawan kamu dah share, dah hantar dekat cikgu. Cuma cikgu belum respon sebab cikgu nak bagi penerangan dulu supaya takut-takut kamu ada pembetulan, kamu buat dulu pembetulan supaya kalau boleh cikgu nak kamu hantar tu memang yang dah betul. Kamu tak perlu buat pembetulan berkali-kali. Cikgu, kami masih lagi belajar, cikgu merangkak-rangkak. Salah itu biasa. Tak ada masalah. Bukan cikgu suruh kamu pastikan betul 100%. Cuma cikgu bagi penerangan, itu lebih bagus. Tak ada masalah Sebab tu cikgu tak respon kamu punya message dulu. Tapi cikgu dah baca. Okay. So, untuk ringkasan eksekutif, ini contoh contoh yang cikgu bagi. Cikgu, ini contoh perniagaan. Perniagaan ni dia ambil perkhidmatan perniagaan ni dia ambil spa and reflexology. Okey, ini contoh nama yang kamu boleh buat hari
Bila tanya pentaksir, dia kata boleh diterima perkataan SPA. So, bolehlah. Okay. So, ini perniagaan ni. Okay, so merupakan sebuah perniagaan. Kalau membersih dan mencuci, membersih dan mencuci lah. Kalau merupakan, kalau refleksologi ni, so kamu tukarlah yang warna merah ni ikut kesesuaian. Kalau kamu ada ayat yang lagi bagus, tak ada masalah, boleh buat sendiri. Tapi kalau kamu ada idea, kamu boleh pakai ayat yang cikgu bagi ni, cuma tukar mana yang sesuai ikut perniagaan kamu. Okey, yang berstatus milikan tunggal. Sebab itu cikgu nak kalau boleh kamu buat milikan tunggal. Sebab ni memudahkan kerja kamu. Okey? Tapi kalau setakat ni, pelajar yang cikgu, pelajar-pelajar cikgu memang tak adalah. Semuanya pilih milikan tunggal lah. Okey, dengan kata bagus. Okey, seterusnya perniagaan ini menjalankan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan. Kalau pembersihan lah kamu bagi tahulah pembersihan untuk contoh katakan tadi kamu pilih kamu nak fokus kepada kediaman je. Kamu tulis je lah kediaman. Tapi kalau kamu nak fokus pada pejabat je, tak nak pun kediaman, tak nak pergilah rumah orang, kamu tulis je pejabat. Ataupun kamu nak fokus kepada kedua-duanya. Lagi elok cikgu syorkan kamu fokus kepada kedua-duanya lah supaya rangkaian perniagaan kamu tu lebih besar. Rumah orang ni banyak mana sangat. Pejabat saja pun bukan selalu. So kalau kamu buat kediaman dengan pejabat, maknanya rate ataupun range kamu punya keuntungan tu lebih besar lah. Okay. Sebab skop sasaran pelanggan kamu pun lebih luas. Okay, pembersihan. Contohnya pembersihan untuk kediaman dan pejabat di sekitar kawasan Miri, Sarawak. Sebab kamu hanya cover area Miri, Sarawak, so kamu bagi tahulah sekitar kawasan Miri, Sarawak. Okey, berikut adalah penetapan VMO, VC, nama perniagaan kamu. Okey, untuk VC dan VC, cikgu bagi kamu sini dua contoh. Tapi kamu tak semestinya pakai contoh yang cikgu. Kalau kamu pakai contoh lain, lagi bagus, lagi baik. Bukan cikgu suruh kamu meniru contoh cikgu, kamu jangan salah faham. Cikgu bagi contoh supaya kamu ada idea. Ataupun kamu boleh tanya Google, tanya Pakcik Google, kamu search lah perniagaan-perniagaan yang sesuai dengan perniagaan pilihan kamu, kamu tengok misi mereka. Kalau sesuai dengan perniagaan kamu rasa okey, kamu bolehlah pinjam misi mereka untuk perniagaan kamu boleh pinjamlah misi-misi mereka untuk perniagaan kamu. Tak semestinya kamu tiru 100% apa yang cikgu bagi melainkan memang pelajar tu memang dia loose. Ada idea langsung dah, tak boleh nak bergerak sana sini. Yang dia nampak hanya ayat-ayat cikgu saja. Up to you lah. Daripada tak ada tu, ambil lah ayat cikgu. Okey menjadi contoh sini menjadi sebuah perniagaan pembersihan. Kalau kamu refleksologi tu berkait dengan refleksologi lah. Kalau kamu berkait dengan penghantaran lah. Tukar ayat mengikut kesesuaian. Yang mempunyai jenama unggul, dipercayai dan terkenal di seluruh Malaysia. Itu sikit Okey cikgu, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kamu flashback balik apa yang dimaksudkan dengan visi. Visi ni dia merupakan gambaran atau tujuan organisasi yang dibuat untuk jangka masa panjang. Maknanya kamu mengandaikan perniagaan kamu ni dia akan berterusan sampai bila-bila. So kamu akan buat satu matlamat lah yang mana perniagaan kamu tu dia akan menuju kepada yang sampai bila-bila. Okey. Selain daripada ni, contoh yang kedua menjadi sebuah perniagaan yang meningkat dan berkembang maju sebagai perniagaan pembersihan yang berkualiti, berdaya saing, dinamik dan terbilang. Ini maknanya dia lebih umum Visi ni dia lebih umum. Sebab apa? Sebab dia adalah jangka masa panjang. Manakala misi dia lebih spesifik sebab dia fokus kepada jangka masa pendek. Ini contoh itu tak nak baca sebab kita kejam masa kamu boleh baca. Tak ada seorang pun yang buta huruf kelas cikgu. Okey, kalau objektif dekat sini cikgu bagi kamu ada 5. So maknanya cikgu nak untuk setiap perniagaan yang kamu buat tu, kamu mesti wujudkan 5 objektif yang bersesuaian. Dan objektif ini adalah sesuatu yang lebih khusus. Dan yang mana objektif ini dia mempunyai ciri-ciri SMART. Apakah yang dimaksudkan dengan SMART? Buka buku teks tingkatan 4, tengok balik apa yang dimaksudkan dengan SMART. Baca juga kod-kod dalam exam keluar benda ni. Okey. So, kamu mana yang merah-merah tu, itu yang perlu ditukar mengikut kesesuaian perniagaan pilihan. Cikgu nak laju sikit
Okey, buat masa ini, struktur pentadbiran kami diketuai oleh seorang pengurus besar dan dibantu oleh 5 orang pekerja. Okey, yang ini kamu mesti rujuk soalan kerja khusus. Yang mana dalam soalan kerja khusus nombor 4, tenaga pekerja. Okey, di bawah tenaga pekerja, kamu akan tengok dalam dia punya table, dia bagi milikan tunggal dan perkongsian. Yang mana untuk milikan tunggal, pengurusan seorang, staf sokongan 2 orang, operasi 3 orang. Itu adalah bilangan minimum. Minimum. Sekurang-kurangnya maknanya sekurang-kurangnya dalam perniagaan kamu perlu ada 5 orang pekerja kalau kamu pilih milikan tunggal. Tapi kalau kamu pilih perkongsian, dia kata pengurusan 2 orang, staf sokongan 2 orang, operasi 5 orang. So maknanya dalam perniagaan kamu, kalau kamu pilih pekerja kamu adalah 7 orang. Ini ikut fleksibel, ikut kesesuaian. So maknanya kalau kamu pilih milikan tunggal, cikgu sikitlah 5 orang, saya nak 10 orang. Okey, boleh, tak ada masalah kalau kamu rasa perlu. Okey, itu maksudnya. Minimum 5 orang, lebih tak ada masalah. Okey, aktiviti pemasaran, baca sendiri sebab kamu bukan butuh huruf. Okey, ini pun sama yang merah-merah tu tukar ikut kesesuaian. Okey, ayat yang ini pun sama yang ini dengan kata lain kamu tukarlah ikut kesesuaian. Tak semestinya tiru ayat cikgu sebiji-biji cikgu tak suka juga kamu tiru. Siapa yang tiru 100% ayat cikgu, faham-fahamlah. Markah dia pun markah copy paste cikgu bagi. Zalimnya gitu. Itu pandai-pandailah Okey, kami mensasarkan tempahan perkhidmatan akan meningkat sebanyak 2 hingga 5%. Ini kamu pilih 2 hingga 5%. 2% ke, 3% ke, 4% ke, 5%. Kalau mensasarkan perkhidmatan yang didapatkan adalah sebanyak 5% hingga 10%. Ini kita menggunakan mengira dia sama dengan pilih ini salah satu. Okay, rancangan perniagaan ini disediakan untuk mendapat pinjaman daripada ni dot banyak ni, dia suruh pilih satu je. Contoh katakan kalau kamu pilih marah, kamu tulis marah aja. Sampai sini je. Yang lain tu padamlah. Kalau kamu pilih yang ini, kamu pilih yang ini je lah. Yang lain tu padamlah. Itu yang dimaksudkan dengan pilih salah satu. Okey, skin kritik. Swasta, kamu pilih sesuai dengan perkhidmatan yang dipilih oleh bank yang kamu pilih lah. Contoh kalau public bank, ini yang dia bagi contoh. Itulah yang dimaksudkan. Pilih salah satu je daripada banyak-banyak ni. Okey, jumlah pinjaman yang ingin diperoleh adalah sebanyak. Okey, sebanyak berapa tadi yang kamu kira tadi? Kira dengan cikgu tadi berapa? Selepas tolak 150,000, iaitu 135,000. Okey guys, kamu mesti ingat nilai sini setiap orang tak boleh sama. Mesti berbeza. Loh cikgu, habis tu macam mana cikgu dah bagi pengiraan? Pengiraan yang cikgu bagi itu adalah contoh. Sebab itu cikgu bagi tahu kamu setiap orang perlu tentukan sendiri berapakah modal yang kamu perlukan. Setiap orang modal dia mesti berbeza. Yang tu contoh 40,000, yang tu 45,000, yang tu 50,000. Cikgu tak nak sama. Sebab bila modal kamu berbeza, nilai pinjaman kamu di sini akan berbeza. Kalau satu kelas itu semuanya 150,000, maknanya nilai pinjaman kamu semua akan 135,000 lah. No, cikgu tak nak macam tu. Inilah yang dikatakan sebagai kerja individu. Setiap orang perlu buat kerja sendiri. Okay. Nilai sini berbeza ikut kamu punya jumlah modal. Kita dah buatkan tadi. Okey, tujuan adalah untuk menampung kos membeli peralatan. Ini kamu mesti tukar ikut kesesuaian perniagaan kamu. Bacalah sebab kamu pandai membaca. Cikgu nak laju sikit, tak makan masa cikgu lain. Okey, tujuan kertas kerja ini disediakan okey, daripada tadilah ni. Contoh katakan kalau kamu pilih marah, kamu tulislah marah dekat sini. Kalau kamu pilih public bank, kamu pilihlah skim
kredit garanti public bank kat sini Okey, ini ikut kesesuaian apakah yang kamu pilih daripada sini. Okey, dan seterusnya pinjaman ini akan digunakan untuk ini pun sama kamu tukar ayat tersebut mengikut kesesuaian. Sama dengan memilih pihak kalau tadi kamu pilih marah, tulislah marah. Kalau kamu pilih public bank, tulislah public bank. Di sini berdasarkan pilihan kamu yang merah-merah ni mesti berubah setiap orang tak sama sini dia yakin kredibiliti marah. Kamu mungkin kerana yakin dengan kadar yang diberi oleh public bank. Contoh, itulah yang dimaksudkan dengan ringkasan eksekutif. Okey, so sampai sini saja untuk ringkasan eksekutif. Guys, adakah kamu masih bersama cikgu? Masih. Ya, cikgu. Okey, adakah faham? Faham semua Okey, kalau kamu Ya, faham. bagus. Okey, kalau kamu ada pertanyaan dan sebagainya, kamu boleh PM